Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami kumpulan 4 akan membentangkan mengenai Perjanjian Hudaibiyah. Nama saya Nur Ain Sofia binti Muhammad Sufian, nombor matrik 060209. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Farah Izana binti Zakaria. Nombor matrik 058990. Saya Aim Amira binti Johari, nombor matrik 060061. Nama saya Nur Nazra binti Baidin, nombor matrik 059897. Kronologi peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Peristiwa ini bermula dengan Rasulullah SAW bermimpi memasuki Masjidil Haram serta melaksanakan umrah bersama para sahabat. Pada hari Isnin, awal bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah bertolak ke Mekah bersama 1,500 orang sahabat dan isterinya iaitu Ummu Salamah. Kemudian mereka berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Kedatangan rombongan Islam diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy dan mereka tidak membenarkan rombongan Islam ini memasuki kawasan Mekah. Oleh itu, mereka menghantar Khalid Al-Walid bersama 200 orang tentera untuk menghalang rombongan Rasulullah SAW di Qura Al-Ghamim. Namun, baginda mengambil jalan lain untuk mengelak daripada bertembung dengan tentera tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersama rombongan Islam berhenti di Hudaibiyah untuk berehat dan mereka dikunjungi Budail bin Warqai. Budail bin Warqai menjadi perantara Rasulullah SAW dan kaum musyrikin Mekah. Seterusnya, kaum musyrikin mengutuskan Al-Hulais bin Al-Qamah dan diikuti Urwah bin Mas'ud bagi menemui baginda. Ini bertujuan untuk memastikan niat sebenar rombongan Rasulullah hadir ke Mekah adalah untuk mengerjakan umrah dan bukannya untuk berperang. Rasulullah SAW mengutuskan Uthman bin Affan untuk berunding dengan kaum musyrikin Mekah dan beliau telah ditahan selama beberapa ketika sehingga tersebarnya berita mengenai kematian Uthman bin Affan. Lalu Rasulullah bersama para sahabat membuat bai'ah untuk setia bersama dan tidak meninggalkan baginda. Bai'ah ini dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Kaum musyrikin Mekah mengetahui tentang Bai'atul Ridwan, lantas mereka menghantar Suhail ibnu Amru untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Perjanjian damai ini dikenali sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian antara orang Islam dengan orang musyrikin Quraisy. Perjanjian ini berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah dan ianya berlaku ketika penghijrahan Rasulullah SAW dan para sahabat dari Madinah ke Mekah bagi menziarahi Baitullah dan bagi mengerjakan ibadat umrah di tanah suci. Perjanjian ini dinamakan sebagai Perjanjian Hudaibiyah adalah bersempena dengan tempat berlakunya perjanjian ini iaitu di Hudaibiyah yang berhampiran dengan Mekah. Rasulullah SAW menuju ke Mekah dengan menunggang unta dan mengetuai lebih daripada 1,000 orang Islam termasuk isteri baginda sendiri iaitu Ummu Salamah. Rombongan ini tidak membawa sebarang senjata kecuali pedang yang bersarung kerana niat rombongan ini adalah bukan untuk berperang dan hanya untuk melakukan ibadat. Baiklah, saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu faktor berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama ialah Rasulullah ingin menziarahi Baitullah. Rasulullah SAW mendapat mimpi baginda menunaikan ibadah umrah bersama para sahabat di Mekah, yang mana ianya menjadi satu titik permulaan Rasulullah SAW dan orang Islam dari Madinah menuju ke Mekah dengan hajat ingin menunaikan ibadah umrah. Faktor yang kedua adalah kaum Quraisy merasa kagum dengan umat Islam. Kejadian ini berlaku apabila kaum Quraisy menghantar beberapa wakil untuk menakut-nakutkan umat Islam dan untuk menanyakan tujuan sebenar umat Islam datang ke Mekah. 4 orang wakil tersebut adalah Budail bin Warqah, Miqras bin Hafs, Hulais Al-Qamah dan Urwah bin Mas'ud.
Faktor yang ketiga adalah kabar kematian Uthman. Daripada perkabaran kematian Uthman ini, Rasulullah SAW dan para sahabat membuat satu ikrar sumpah setia untuk menutup bela atas kematian Uthman yang digelar sebagai Bai'at Ar-Ridwan. Disebabkan faktor-faktor inilah termeterainya perjanjian Hudaibiyah. Baiklah, saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu Bai'at Ar-Ridwan. Rasulullah SAW pada awalnya menghantar Sayyidina Umar Al-Khattab untuk membuat rundingan bersama pemimpin Quraisy. Namun Sayyidina Umar menolak dan mencalonkan Sayyidina Uthman. Hal ini adalah kerana Sayyidina Uthman mempunyai pengaruh yang lebih banyak di Mekah berbanding dengan Sayyidina Umar. Namun begitu, setelah beberapa ketika Sayyidina Uthman tidak kembali dan orang Islam menerima perkabaran tentang kematian Sayyidina Uthman. Hal ini menyebabkan orang Islam membuat satu ikrar sumpah setia untuk menutup bela atas kematian Sayyidina Uthman. Orang pertama yang berbai'ah adalah Abu Sinan dan Salamah ibnu Aqwa. Bai'ah Ar-Ridwan ini dilakukan dengan Rasulullah SAW memegang tangan para sahabat dan berjanji tidak akan mundur diri sebanyak 3 kali dan dilakukan di bawah sepohon pokok. Peristiwa yang berlaku sebelum perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW mendapat mimpi baginda menunaikan ibadah umrah bersama para sahabat. Mendengarkan hal ini, para sahabat berasa gembira dan mereka menuju ke Baitullah. Hal ini diceritakan dalam surah Al-Fat ayat 27. Ketika di Hulaifah, Rasulullah SAW mengarahkan para rombongan untuk menukarkan pakaian kepada pakaian ihram. Kemudian Rasulullah SAW menghantar seorang lelaki bernama Bashar ibn Sufyan untuk membuat selidikan. Ketika di Dirul Ashitat, Bashar kembali dan mengatakan bahawa orang-orang Quraisy sedia untuk memerangi Rasulullah SAW. Namun baginda menjawab, baginda hanya ingin menunaikan ibadah umrah. Sekiranya ada yang menghalang, maka baginda akan sedia untuk diperangi. Setibanya rombongan di Hudaibiyah, Rasulullah SAW disapa oleh Budai bin Waraqah. Baginda ditanyakan soalan yang sama, iaitu tujuan baginda datang ke Mekah. Dan baginda masih memberi jawapan yang sama, iaitu untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian Rasulullah SAW didatangi pula oleh Miqras bin Haf dan seterusnya Hulais bin Aqamah yang menanyakan soalan yang sama. Lalu baginda tetap memberi jawapan yang sama, iaitu tujuan orang Islam datang ke Mekah adalah untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian Hulais digantikan dengan Urwah bin Mas'ud. Urwah menanyakan beberapa soalan yang menyebabkan para sahabat merasa kecewa dan marah terhadap soalan yang ditanyakan. Kemudian melihat keadaan itu, Urwah merasa kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada agama Islam. Setelah kedua-dua belah pihak mempersetujui dengan syarat-syarat perjanjian tersebut, maka Rasulullah SAW mengarahkan Ali supaya menulis perjanjian tersebut. Maka seperti kebiasaannya, Ali bin Abi Talib akan memulakan penulisannya dengan menulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani. Lalu Suhaib bin Am mempertikaikan dan mengatakan bahawa beliau tidak mengetahui apa-apa pun yang dimasukkan dengan Ar-Rahman. Sebaliknya, beliau menyuruh Ali supaya menulis dengan kalimah Bismikallahumma sahaja yang bermaksud dengan nama Engkau ya Allah. Maka Rasulullah SAW mempersetujui permintaan tersebut. Kemudian Ali bin Abi Talib meneruskan penulisannya itu dan menulis bahawa perjanjian itu telah dipersetujui oleh Rasulullah SAW dengan Suhaib bin Am. Maka sekali lagi Suhaib membantah dan mengatakan bahawa jika beliau mengiktiraf baginda sebagai Rasulullah, nescaya dia tidak akan memerangi Rasulullah seperti yang dilakukannya itu. Maka Rasulullah sendiri yang memadam tulisan itu dan menyuruh Ali untuk menulis Muhammad anak lelaki Abdullah. Walaupun kedua-dua pindaan itu tidak dipersetujui oleh orang Islam, tetapi bagi Rasulullah SAW tiadalah yang lebih penting melainkan hak orang Islam untuk melakukan ibadat. Maka termaterailah perjanjian Hudaibiyah antara orang Islam dengan orang Quraisy. Semasa perjanjian ini berlaku,
Abu Jandal iaitu anak lelaki Suhaib muncul dalam keadaan dirantai, berjalan terhuyung-hayang, letih dan tidak bermaya. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat meminta supaya Abu Jandal dilepaskan. Tetapi Suhaib berdegil dan mengatakan bahawa ini adalah untuk menunjukkan kesetiaan Rasulullah SAW dan orang Islam terhadap perjanjian yang telah dibuat itu. Justru itu, dengan rasa yang penuh kasihan, Rasulullah SAW memujuk Abu Jandal supaya bersabar dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan bahawa perjanjian ini telah pun dilakukan dan baginda tidak akan memungkiri perjanjian ini walau apa pun situasinya. Selepas peristiwa perjanjian Hudaibiyah, rombongan Islam berasa duka cita, gelisah dan tidak puas hati dengan perjanjian yang telah ditandatangani. Hal ini adalah kerana mereka pulang ke Madinah tanpa tawaf dan kerendahan perjanjian yang telah dilakukan. Perkara ini menyebabkan timbulnya keraguan dan kesangsian antara pengikut Rasulullah SAW. Maka turunlah wahyu Allah daripada surah Al-Fat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina, yang bermaksud sesungguhnya kami membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang nyata. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat untuk menyembelih haiwan yang hendak dikorbankan. Akan tetapi para sahabat tidak bersedia untuk melakukannya. Rasulullah memberi arahan sebanyak 3 kali, namun para sahabat enggan juga melakukan penyembelihan tersebut. Lalu baginda bercerita kepada isterinya iaitu Ummu Salamah, dan Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan penyembelihan dan cukur kepala terlebih dahulu. Para sahabat hampir membunuh antara satu sama lain, namun selepas melihat Rasulullah, mereka turut serta dalam penyembelihan dan cukur kepala tersebut. Antara isi-isi kandungan yang terdapat dalam perjanjian Hudaibiyah yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak adalah yang pertama, orang Islam hendaklah pulang ke Madinah pada tahun itu dan mereka tidak dibenarkan untuk datang ke Mekah kecuali pada tahun hadapan. Tetapi dengan syarat mereka hanya dibenarkan untuk menetap di Mekah hanya selama 3 hari sahaja. Yang kedua, jika ada di kalangan pihak Quraisy yang datang kepada Rasulullah SAW tanpa kebenaran ketuanya, maka dia hendaklah dikembalikan kepada pihak Quraisy. Sebaliknya, jika ada di kalangan orang Islam yang datang menyeberangi pihak Quraisy, maka orang tersebut tidak boleh dikembalikan kepada orang Islam. Yang ketiga, sesiapa sahaja di kalangan orang Arab, mereka diberi kebebasan untuk menyertai dan membuat perjanjian dengan mana-mana pihak, sama ada dengan orang Islam ataupun dengan orang Quraisy. Yang keempat, sekiranya orang Islam datang semula ke Mekah, mereka tidak dibenarkan untuk membawa sebarang senjata kecuali pedang yang bersarung. Yang terakhir, genjatan senjata selama 10 tahun antara orang Islam dengan orang Quraisy. Oleh itu, kedua-dua belah pihak mendapat keselamatan yang sepenuhnya kerana tiada penintangan yang berlaku antara satu sama lain. Baiklah, terdapat beberapa kesan dan hikmah daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini. Yang pertama adalah keamanan daripada peperangan. Hal ini kerana terdapat salah satu isi perjanjian Hudaibiyah yang menyatakan bahawa genjatan senjata akan dilaksanakan selama 10 tahun di antara kedua belah pihak. Oleh itu, terhindarlah mereka daripada sebarang keganasan dan saling menyerang. Maka bolehlah mereka berkomunikasi tanpa sebarang halangan. Rasulullah SAW juga turut menggunakan peluang ini untuk menyampaikan dakwahnya dengan diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Yang kedua pula ialah bilangan pengikut agama Islam semakin bertambah. Hal ini juga kerana disebabkan salah satu isi perjanjian Hudaibiyah yang menyatakan sekiranya seorang Quraisy datang menemui Nabi Muhammad SAW tanpa kebenaran ketuanya, maka dia hendaklah dipulangkan. Tetapi sekiranya pengikut Nabi Muhammad SAW pulang ke pangkuan Quraisy, maka tidak akan dipulangkan. Jelaslah di sini Quraisy sudah terlupa tentang kedudukan mereka sebagai penguasa hal keduniaan dan juga kepimpinan keagamaan.
mereka hanya fikirkan diri mereka sahaja tatkala itu. Justru tidak akan masuk campur tentang apa jua hal sekalipun. Walhal, pengikut Nabi Muhammad SAW yang tidak akan dipulangkan itu dapat berdakwah di kalangan Quraisy. Hikmah yang ketiga pula ialah perjanjian Hudaibiyah ini sebenarnya merupakan mukadimah kepada pembukaan kota Mekah. Menurut Ibnu Qayyim, ia sudah menjadi satu kebiasaan. Sekiranya Allah SWT mengkehendaki sesuatu perkara itu supaya berlaku, maka akan diperlihatkan beberapa mukadimah sebagai dalil bahawa perkara itu akan berlaku. Yang terakhir, Quraisy mengiktiraf kewujudan orang Islam secara sah. Jadi, setelah termeterainya perjanjian Hudaibiyah ini, kaum Quraisy mula melayani orang Islam atas dasar persamaan hak dan tidak lagi merendah-rendahkan martabatnya. Okey, seterusnya pengajaran dan iktibar. Yang pertama, terlaksananya pensyariatan perdamaian di antara umat Islam dan juga pihak musuh. Jadi, berdasarkan peristiwa ini, para ulama dan imam-imam telah mengeluarkan satu hukum bahawa dibolehkan berdamai di antara umat Islam dan juga orang yang diperanginya kepada satu tempoh yang dimaklumi. Hal ini kerana mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad serta ramai dalam kalangan ulama cenderung bahawa perdamaian tidak boleh dilakukan melainkan diketahui tempohnya. Yang kedua, konsep syura diamalkan di dalam Islam. Hal ini kerana banyak perkara yang Nabi Muhammad SAW lakukan dengan cara berbincang ataupun bermesyuarat dengan para sahabat, terutamanya dalam membuat sesuatu keputusan. Ini menunjukkan pensyariatan syura itu sendiri serta betapa pentingnya untuk seorang pemimpin berpegang dengannya. Pengajaran yang seterusnya adalah dari sudut pemimpin. Melalui peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini, seorang pemimpin itu akan lebih bijak dalam merancang dan mengatur strategi. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni baginda membuat perancangan dan mengatur strategi sebelum isi perjanjian Hudaibiyah itu dimeteraikan. Seorang pemimpin juga akan lebih bijak dalam membuat sesuatu keputusan. Ini adalah melalui pensyariatan syura, yakni dengan cara berbincang ataupun bermesyuarat. Yang terakhir, daripada sudut orang yang dipimpin pula ataupun rakyat. Jadi, orang yang dipimpin itu mestilah mentaati para pemimpin mereka selagi tidak bercanggah dengan syarak, yakni apa yang Allah perintahkan dan juga apa yang dilarang oleh Allah. Selain itu, rakyat ataupun orang yang dipimpin itu juga hendaklah sentiasa menyokong dan bersama berganding bahu dengan para pemimpin mereka agar setiap keputusan yang dilakukan itu sentiasa membawa kebaikan. Hal ini dapat dicontohi melalui sikap para sahabat yang sentiasa menyokong pemimpin mereka, yakni Nabi Muhammad SAW dalam apa jua tindakan baginda. Kesimpulan daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah dapat dilihat dalam surah Al-Fat ayat pertama sehingga ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallah nasran azizan, yang bermaksud sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu satu jalan kemenangan yang nyata dan supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya ke atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Hikmah penurunan ayat tersebut ada dua. Yang pertama, sebagai satu khabar gembira yang dapat menyejukkan jiwa dan menghilangkan segala keraguan dan keresahan dalam diri orang Islam. Dan hikmah yang kedua ialah menanam rasa keyakinan dalam diri orang Islam bahawa perjanjian yang disepakati itu sebenarnya mengandungi satu hikmah yang sangat besar. Ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud dalam tafsir Ibnu Katsir juzuk keempat ayat 182, sesungguhnya kalian menyangka kemenangan yang dimaksud dalam ayat itu adalah ditakluknya Mekah.
Padahal kami mengatakan bahawa kemenangan yang dimaksud itu ialah perjanjian damai di Hudaibiyah. Maka setakat itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.